kes rogol ni banyak dia. Ya. Cuma perogol bersiri ni jarang di negara kita. Ya. Rogol per kes ni banyak. Antara yang kita akan ingat adalah Huzaili Mokhtar. Kes rogol Kenny Ong. Ya. Kita akan ingat kes-kes yang menggemparkan negara. Huzaili kerana dia seorang pelajar praktikal dalam Baru first day nak masuk kerja. Okey, baru first day nak kerja. Kenny Ong kerana dia adalah seorang gadis jelita yang dicolik di kawasan parking hotel mewah. Itu pun Di satu. Bangsa Shopping Center. Bangsa Shopping Center. Kemudian drama pemburuan dia tu. Mencetuskan banyak cerita-cerita sampingan yang panas. Tapi hari ni kita tak ada. Saya cuma tunggu trafik masuk aja untuk saudara bersedia. Biasanya real kan. Kalau lah dia tengok Malaysia punya kes, pernah tak ada perogol berwajah perogol? Saya pun nak define wajah perogol pun tak tahu macam mana. Maksudnya hingga membolehkan mangsa tak syak. Tak syak. Serius bang. Sebenarnya perogol bersiri, kes perogol bersiri banyak di Malaysia ni. Memang banyak. Kita maksudkan perogol bersiri ni maknanya dia berulang-ulang lah. Kalau setakat dia rogol satu atau dua, mungkin dia tidak diklasifikasi as perogol bersiri. Tetapi kalau kita bercakap tentang perogol bersiri di Malaysia ni, sebenarnya memang banyak. Cuma yang jadi masalah apabila mangsa tidak tampil untuk membuat laporan. Yang pertama. Yang kedua, mangsa mengambil masa yang begitu lama untuk membuat laporan. Kalau persoalan pertama mengenai mangsa tak buat laporan, itu memang masalah. Kerana mangsa selalunya trauma, malu, kadang-kadang dia fikir juga kalau dia dedah ni, kena pula rogol tu berlaku dalam keluarga, ia melibatkan aib, ia melibatkan dia pula tak dipercayai salah seorang mangsa rogol, sedangkan dia dirogol. Kemudian kalau kita bercakap tentang masa yang diambil terlalu lama pun masalah juga. Kerana beban bukti itu amat penting untuk the first 24 hours kes rogol itu berlaku, sangat penting. Kerana untuk mensabitkan pesalah itu, kita perlukan bukti-bukti fizikal. Kita perlukan ambil pakaian dalam dia. Kita perlu ambil DNA, sampel air mani, bulu-bulu di badan apa semua ni untuk ujian DNA untuk membawa beban bukti itu ke mahkamah. Jadi bila masa yang diambil terlalu lama, 3-4 tahun contohnya, bukan kata tak boleh. Maknanya sebenarnya boleh je nak buat report bila-bila pun. Tetapi itulah masalahnya. Untuk membawa bahan bukti di mahkamah, itu yang jadi masalah. Sebab tu kalau abang tanya sama adakah Malaysia ni banyak perogol bersiri, jawapannya sebenarnya memang banyak. Yang kedua, adakah kelakuan ataupun rupa paras perogol tu? Ini yang satu fakta menarik bang. Kebanyakan kes yang saya temui bang, langsung tidak menampakkan mereka mempunyai ciri-ciri yang seperti kita tengok dalam TV ataupun filem. Kalau kita tengok drama atau filem ni, kalau kata perogol tu, dia mesti macam ala-ala Farouk sikit muka dia. Mesti ada parut, mesti dengan jelingan tajam. Tetapi kebanyakan suspek kes rogol sama seperti orang lain. Bahkan mereka mempunyai kelebihan. Mereka cakap yang orang kata sopan santun, budi bahasa, sentiasa tersenyum. Tetapi bila sampai waktu mereka beraksi, mereka akan jadi monster bang. Bukan manusia lagi. Kalau perlu diorang rogol, kalau diorang rasa diorang punya sex drive tu lebih kepada isteri orang, dia akan buat. Kalau sex drive dia tu lebih kepada wanita, gadis, kanak-kanak bawah umur, dia akan buat, dia tak kira. Ada setengah juga perogol, saya jumpa kes bang, jenis jumpa lagi bertutup litup perempuan tu, lagi dia suka. Lagi bertudung labuh, lagi dia suka. Lagi yang macam pakai pudah, lagi dia suka. Macam-macam bang manusia ni. Macam-macam. Saya pernah melihat foto-foto yang ditunjukkan oleh Tuan Hamidun, pakar forensik Malaysia yang dah bersara, dia tunjuk. Memang lebih ngeri melihat mangsa rogol yang dibunuh. Berbanding kes pembunuhan. Sebab rogol dan bunuh kelihatan sangat sadis. Saya tak mahu sebut nama-nama foto yang saya pernah lihat ketika saya melawat beliau di forensik Shah Alam.
Tapi dia meninggalkan kesan sebab dia buka 2 page tadi saya dah tutup Ya, album banyak dia. betul. 2 page saya melihat seorang gadis sekolah yang ditemui dalam keadaan buah dadanya ditoreh. Heran kenapa perogol tu dah rogol. Ya. Lepas rogol dia perlu Ya. toreh. Dia perlu toreh. Buah dada seorang pelajar yang berusia 16 tahun. Ini yang menjadikan gambaran tentang kebimbangan. Cuma alhamdulillah dalam tempoh-tempoh yang kebelakangan ya. Kurang. Kita akan mulakan dengan kes apa ni? Cari pilih Kalau siapa? bercakap tentang perogol bersiri di Malaysia, dia banyak lah bang, kan Tetapi yang istilahnya legend lah, orang kata, sering diperbualkan dan sering menjadi sampel kes adalah seorang lelaki Cina yang bernama Lee Chow Meng. Okey. Jadi kita panggil Ameng lah, panjang sangat Kes Ameng ni, kalau kita cerita pasal perogol bersiri ni, macam mana pun kita akan sentuh dia. Kerana ini adalah satu contoh kes rogol di mana dia menggunakan taktik seorang gentleman. Itulah yang banyak terjadi di Malaysia. Kebanyakan yang jadi perogol ini, macam saya katakan tadi, dia bukan sangat tengok wanita seksi ke, dia bukan tengok sangat macam mana ke. Jadi, tapi perogol dia bila dia rasa dia nak rogol lah. Kita ambil contoh Allahyarham tadi yang di Kelang tadi tu, siapa? Ni apa Suzaili. Arwah Suzaili masa tu hari pertama nak pergi kerja. Abang bayangkan, gadis yang baru pulang daripada United Kingdom yang bersemangat nak menyara keluarga dia, first day dia pergi kerja. Dia tidak memakai pakaian seksi. Dia memakai tudung, pakaian dia sangat sopan. Tetapi apa monster ni, dia tidak mengira itu. Janji bila dia rasa dia perlu melampiaskan nafsu dia tu, dia tak kira dah. Ramai orang kata, itulah sebab kau pakai seksi ke apa ke apa. Mungkin ada kaitan juga. Tetapi sebenarnya kalau nak tanya, sebenarnya bila dia katakan perogol, dia tak kira pak. Macam tu saya kata, dia mempunyai sex drive yang tertentu. Yang suka bini orang, yang suka bawa umur. Dalam kes Ameng ni bang, favorite dia adalah isteri orang. Dan favorite dia ataupun dia punya dia hanya terangsang seks dia dengan wanita yang berusia 35 tahun ke atas. Selalu orang kata kalau perogol ni dia mesti nak cari budak-budak ke apa kan. Ini jenis orang yang macam tu. Dia suka wanita yang isteri orang dan dia suka yang berumur 30-an, 40-an. Dia jenis macam tu. Dan dia suka wanita yang berkerjaya. Walau cantik, seksi macam mana pun kita istilahnya lah, kalau dia tahu dia ni hanya sekadar kerja jual nasi lemak, contohlah pendapatan rendah ke apa ke, automatik dia punya turn off lah istilah dia. Tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria. Itu yang kita. Siapa Lee Chow Meng? Okey, menarik soalan tu. Kerana dia seorang lelaki biasa. Bukanlah seorang yang flamboyant ke apa ke, tetapi dia karisma dia luar biasa bang. Lee Chow Meng ni budak Pahang, budak mencakap. Dia ketinggian dia 6 feet lah. Dia tinggi. 6 kaki setinggi. Ya, tinggi dan badan dia tegap. Dia mempunyai paras rupa yang innocent, seorang yang smart, kemas dan mahir dalam bahasa Inggeris. Kemahiran dia dalam berbahasa Inggeris menjadikan dia senang untuk approach wanita-wanita yang berkerjaya, especially yang profesional. Cerita Lee Chow Meng ni sebenarnya bermula apabila dia menjalinkan hubungan dengan seorang gadis Kelantan. Cina jugalah. Di mana dia terlalu menyayangi kekasihnya ini. Dia sangat sayang pada kekasihnya, tetapi istilahnya dia kantoi. Kerana apabila dia nak pergi dating dekat Kota Baru tu, dia akan masuk golok lepas tu. Dia akan menyeberang sempadan untuk mengunjungi rumah-rumah pelacuran. Maknanya, dia bila dia nak dating, dia datanglah jumpa kekasih dia apa semua. Balik pada tu, instead dia balik ke kampung dia di Pahang tu, dia akan singgah. Dia akan cross border untuk melanggan pelacur-pelacur di sana. Dan benda ini akhirnya kantoi.
Istilah dia apabila teman wanitanya dapat tahu bahawa dia banyak menghabiskan masa di rumah-rumah pelacuran di border sana. Hingga menyebabkan kekasihnya itu meminta putus, break lah daripada hubungan tersebut. Itu satu benda yang tidak dapat diterima oleh Aming ni hingga akhirnya dia seolah-olah bertukar daripada perasaan sedih, dia menjadi pendendam. Itu berlaku ketika dia masih muda. Yes. Dia pun muda bang, dalam 30-an je. Ketika dia memulakan Yes. siri pembunuhan. Kes dia comeng ni bang, dia setahun je dia menganas. Oh, okay. Tapi berapa banyak mangsa? Tidak kurang daripada 50 orang. Aduh. Dalam tempoh setahun? Yes. Mula-mula polis tak tahu yang dia dah rogol 50 orang. Yang ada report tak banyak bang. Dalam 3-4 report je. Okay. Yang modus operandinya ataupun MO sama dengan Aming dan polis percaya Aming. Tetapi akhirnya polis dapati dia melakukan kes rogol dan bunuh. Okey? Tidak kurang daripada 50 kes. Rogol dan bunuh? Yes. Berarti dia adalah Ted Bundy? Dia ibarat Ted Bundy Malaysia. Dan Ted Bundy melakukannya dalam tempoh 4 tahun. Tahun Yes. 74 hingga tahun 78. Hanya 30 mangsa. Ya. Cuma yang mangsa yang dibunuh, kita tak dapat. Kita cuma polis hanya shot dalam 1 atau 2 mangsa. Tetapi dalam kes rogol tu tak kurang daripada 50 kes. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Oh, ini rogol dia tak bunuh? Ya, yang lain dia yang rogol saja. Tetapi antara 50 kes tu, ada kes yang polis shot dia juga melakukan pembunuhan. Cuma seperti yang saya bagi tahu tadi bang, yang menjadi masalah ramai mangsa-mangsa yang tak nak buat report. Sebab kalau kita patah balik, sebab kebanyakannya adalah isteri orang. Jadi mungkin itu antara modus operandi dia. Dia suka isteri orang. Jadi isteri orang kalau kena rogol tu apa semua ni, malu nak report, takut dengan suami dia. Ada macam-macam lah. Risiko tu lebih rendah kalau dia rogol anak-anak dara apa semua ni. Jadi mangsa banyak yang tak buat laporan. Bagaimanakah kes dia bermula ni? Dia cerita satu. Yes. Apabila dia ni mula rasa dendam apabila diminta putus hubungan dengan kekasihnya tu, dia mula mencari mangsa-mangsa untuk dirogol. Tapi cara dia tu bang, ini cara dia yang sangat unik. Dulu tak adalah internet ke WhatsApp apa semua ni. Cara dia bang adalah setiap hari dia akan buka akhbar bahasa Inggeris. Kita dapatkan tahun dia aktif. 90-an lah. 90-an ke 2000. Dia akan membuka akhbar. Dia akan pergi ke ruangan iklan. Dia akan pergi satu-satu iklan, contohnya memerlukan accountant, memerlukan driver, dia tengok kalau nombor telefon tu yang diberi itu adalah nombor telefon perempuan, dia akan mula menghubungi. MO-nya bermula macam tu. Tapi dia tak pergi ke jawatan-jawatan driver apa semua ni. Dia akan pergi jawatan besar lah. Contoh, memerlukan seorang pengurus besar ataupun memerlukan seorang pengurus HR. Sila hubungi Miss N. 01. Dia akan start pada tu. Dia akan mula menghubungi dan mula mengatur strategi. Kemudian apabila dia rasa benda tu tidak begitu efisien, dia pula mengiklankan diri dia bang dalam akhbar. Dia pula pergi memerlukan seorang kerani wanita, memerlukan seorang arkitek wanita apa, sila hubungi nombor-nombor tu. Yang tu yang lebih berkesan. Apabila dia advertise diri dia dalam akhbar, orang akan start call. Jadi dia boleh kriteria tu. Yang mana kriteria dia nak tu. Okey. Kriteria jawatan tu adalah kriteria nafsunya. Yes. Berusia sekian, berpengalaman. Semua mangsa dia menyerupai identiti bekas kekasih itu. Sama seperti Ted Bundy. Semua mangsa adalah menyerupai bekas kekasihnya Sally. Yes. Ini super. Contohnya kekasih dia tu umur atas 30, dia akan bawa situlah. Kriteria pertama, berumur atas 30. Kriteria kedua, mahir berbahasa Inggeris. Apa-apa semua.
Tapi yang penting, bila dia iklankan dia, bila dia dapat call dia akan mulalah buat sesi interview. Tapi interview tu dia akan jumpa di kafe-kafe, di hotel-hotel, di lobi hotel. Kemudian dia akan develop kepercayaan dan daripada situlah ada yang jatuh cinta pada dia, ada yang asal bermula dengan cinta, berakhir di katil lah. Di katil tu lah ada yang cuba menolak apa tu. Kebanyakannya bukan suka sama suka, tetapi dia rogol. Apabila dia tengok aja kriteria wanita tu, sama seperti kekasih dia, dari segi tubuh badannya, langsing ke apa ke, dia akan drive untuk dia melakukan tindakan seterusnya. Itu yang kata Aming ni bang. Boleh mengklasifikasikan sebagai rogol dan bunuh? Dalam 2-3 kes. Oh, yang lain dia rogol dan dia yakin wanita tersebut tidak akan membuat laporan polis. Yes. Kerana suaminya akan curiga. Bagaimana kamu boleh berada dalam Aming dalam sebuah bilik? Berarti ini bukan rogol tetapi kamu mencurangi aku. Dan dia pun pergi, kalau pergi ke polis akan kata, musai dia rogol sedangkan kamu berdua-duaan. Jadi kebijaksanaan Aming adalah mengheret wanita keranjang. Okay. Dan apabila saya berbual dengan pegawai penyiasat tentang Aming ni, pegawai penyiasat itu tak lain tak bukan Tuan Hamidun lah. Tuan Hamidun menjelaskan kepada saya, hebat tak hebat Aming dalam berbual, dia sendiri pun terpedaya. Tuan Hamidun? Tuan Hamidun. Tuan Hamidun kata, Syaril, saya tak terkejut mengapa dia boleh memperdayakan wanita-wanita di luar sana. Kerana the way dia bagi statement pada polis pun cukup meyakinkan. It's very gentleman, it's very gentle. Kata-kata dia sangat tersusun. Dan dia berjaya mengatakan bahawa itu lebih kepada suka sama suka. Jadi dia cuba memberitahu polis bahawa kes-kes rogol yang dia buat tu bukanlah rogol dalam erti kata yang sebenar. Tetapi adalah perasaan suka sama suka. Malah dia juga mengatakan kebanyakan wanita yang menuduh dia merogol tu sebenarnya lebih rela menyerahkan tubuh dia. Jadi at one time pihak penyiasatan pun percaya. Kerana susun-susun kata ataupun kemahiran Aming ni dalam mempengaruhi orang. Sebab tu Tuan Hamidun kata, pada mulanya mereka pun dalam 50-50 lah. Kan? Pertama sebab report tak ada. Tak banyak report yang mengatakan dengan ni. Yang kedua, apabila dia bercakap tu seolah-olah bukan dia yang rogol, perempuan tu menyerah pada diri dia. Cuma yang boleh trigger polis apabila ada di antara mangsa mengatakan bahawa Aming dah mula buat extortion ataupun buat apa orang panggil? Ugutan. Pada mulanya Aming ni dia tak pau apa tau Jidan. Sekarang jadi isunya rogol dan ugut. Yes. Pada mulanya tu lebih pada rogol. Tetapi satu perkara fakta mengenai Aming ni, dia tidak bekerja. Dia tidak bekerja. Mula-mula kalau dia keluar tu mungkin awek-awek dia tu so-called belanja dia. Lama kelamaan dia rasa benda tu tak cukup. Dia dah mula masuk one step ahead di mana dia mula melakukan ugutan. Apabila dia meniduri seorang wanita tu, dia dah mula ambil gambar dan dia mula peras ugut. Sekiranya kamu tidak memberikan wang sekian, aku akan edarkan gambar kamu. Itu satu. Ini bermula kesnya tu. Yes, ni yang menjadikan kesnya high profile. Yang mula polis rasa dia dah mula bohong. Mula-mula dia kata kat polis, bukan, saya bukan rogol, ini suka sama suka. Tapi dah bila ada laporan masuk yang dia dah mula membuat ugutan, berbau ugutan, minta duit dan sampai ada banyak juga kes di mana dia mengeluarkan mangsa-mangsa dia menyerahkan kad dan dia mengeluarkan wang di bank, polis dah rasa lain. Maknanya takkanlah punyalah sayang cinta sampai semua kes tu genuine yang suka sama suka. Betul. Di sinilah trigger pihak polis dan pihak polis cuba track down balik mangsa-mangsa dia
dan cuba dapatkan betul-betul versi sebenar daripada mangsa. Di sinilah pihak polis percaya bahawa ini bukan suka-suka mangsa sama-sama suka, tetapi memang Comeng mempunyai tendensi untuk merogol dan mengugut mangsanya, serta ada satu kes wanita hilang yang ada kaitan dengan Comeng dan polis percaya dia telah membunuh wanita tersebut. Antara cara dia memikat dia ambil 1-2 kes. Dia bawa dating. Macam mana dia boleh seret keranjang dan kemudiannya dia boleh memeras ugut. Ada satu fakta menarik bang. Banyak kes rogol dia bermula di stesen minyak. Tahu tak macam mana dia buat? Dia akan naik kereta dengan mangsa dia dan dia akan minta mangsa dia berhenti dekat stesen minyak. Apa yang dia buat, dia akan minta mangsa dia tolong beli air sekejap. Bila mangsa dia beli air, dia kat sini akan ambil air, dia akan beli air juga, dia dah ada air. Tapi dia kata mungkin dia nak flavor lain lah, boleh tak tolong pergi ke kedai minyak, tolong beli, katalah mula-mula dalam kereta ada 100 plus. Tapi dia kata ni lah nak minum kok. Jadi bila sampai stesen minyak, dia akan minta mangsa dia pergi beli air. Ketika inilah dia akan ambil botol air yang ada pada dia tu, dia tak ambil tin. Comeng, Aming dia tak guna air tin. Dia akan guna air yang bertutup botol. Betul. Ketika inilah dia akan membuka botol tersebut dan memasukkan dadah ke dalam minuman. Okey. Bila dia masuk, dia pun tutup botol tu. Dan apabila mangsa dia keluar daripada stesen minyak masuk, masa inilah dia akan tukarkan air tu ke apa ke. Dia akan buat sesuatu yang menyebabkan mangsa minum air tu. The moment mangsa minum, mangsa dah mula rasa pening, mula dah rasa tak sihat, masa itulah dia akan bawa ke hotel untuk dirogol mangsa tu. Dan dia rakam fotonya. Dia rakam fotonya, lepas tu dia ugutlah, sekiranya kau tak bagi duit ke apa, aku akan bagilah kat husband kau. Sebab tu dia target dia adalah isteri orang. Dia tahu satu adalah potensi untuk lapor rendah. Kedua, wanita ni akan menyembunyikan pada pengetahuan suami kerana kelihatan seperti dia berlaku curang sebab di bilik hotel. Dan yang ketiga, kena takut pada perkara inilah dia boleh memeras ugut. Itu yang best tu. Best dari istilah dia dah kaji dah. Dia tak beli air tin. Dia tak beli air tin. Semua air dia adalah air yang botol. Dia tahu kalau tin kan macam mana nak tutup balik apa semua kan. Dia akan menimbulkan syak. So dia akan beli, dan air favorite dia dua lah. Coke dengan 100 plus. Sebenarnya tak ada kaitan pun dengan kes tu. Tapi itu dia punya, sebab dia tahu dua air ni perempuan boleh minum. Dia tak ada lah. Ada setengah perempuan tak minum soya bean lah. Tak apa. Jadi Coke dengan 100 plus ni boleh dikatakan semua orang minum. Bila bermula kes dia disiasat dan tangkapan dibuat dan pendakwaan dilakukan? Dia cerita dia apabila mula satu mangsa buat report, kemudian akan ada 2-3 orang lagi buat report. Tak banyak bang, dalam 50 kes tu, berapa orang saja yang buat report. Tetapi apabila Tuan Amidun dan pasukannya menyiasat kes tersebut, didapati MO dia lebih kurang. Ini pasti orang yang sama. Mesti orang yang sama. Di situlah mereka mengenal pasti pelakunya adalah orang yang sama, dan bila masing-masing mangsa tunjuk gambar apa semua, yes, itulah gambar dia. Ada gambar Syah. Tuan-tuan kalau tengok kat skrin sekarang tu ada gambar dia. Kalau tuan-tuan tengok at one time dia berambut panjang, dia keli. At one time dia berambut pendek macam seorang pegawai polis pandai, dia tegap apa, dia pula tinggi apa semua kan. Dan dia tidak pernah angkat suara pun pada mangsa-mangsa dia. Apabila dia, istilah dia pijak semut tak matilah. Pijak semut tak mati. Dan yang best tu, dia hanya perlu duduk saja kerana orang akan keep calling dia. Sebab dia kan iklankan diri dia dalam akhbar. Mr. Lee, you nak pakai orang. Macam lebih kurang macam tu lah. Ya, I ada ni. Jadi, seperti mana dia punya kekasih dia tu, dia akan dapat pun orang yang sama lah. Sebab dia dah buat lah kriteria tu dalam paper. Dia nak macam mana. Bila masa lapor, tangkapan dibuat hingga bawa kepada pendakwaan dan dipenjarakan macam mana dia? Okey, jadi ceritanya, dalam banyak-banyak mangsa tu, dah lah tak nak report.
Bila yang report tu pula tak nak kerjasama. Maksudnya dia orang sekadar report saja. Bila panggil untuk kena, dia orang macam enggan dan sebagainya. Stres, malu. Sehinggalah ada satu hari pasukan penyiasatan Tuan Amidun ni tiba-tiba seorang mangsa willing untuk buat undercover. Untuk buat kerja-kerja penyamaran. Mangsa. Okey. Mangsa kata, "Okay tuan, I'm willing to cooperate with you." Di mana mangsa kata demi untuk untuk menyelamatkan lebih ramai wanita daripada menjadi mangsa kerakusan Aming ni, dia willing untuk bekerjasama dengan menjadi umpan. Setelah puas cari-cari, rupanya dia berada di Ipoh. Okey. Jadi satu operasi telah di-set up lah yang diketuai oleh Tuan Amidun di sebuah stesen minyak di Ipoh. Di mana perempuan tu kata nak jumpa Aming ni. Jadi perempuan tu duduk dalam kereta. Pada waktu yang ditetapkan, muncullah lelaki monster ni, Aming sampai dengan hi, how are you, apa semua. Dia pun duduk di sebelah tempat duduk pemandu. Ketika dia duduk itulah, pasukan Tuan Amidun serbu ke kereta tersebut dan nak menangkap dia. Tetapi dia 6 feet bang, badan dia tinggi. Dia melawan. Maknanya selalunya perogol ni dia hebat dengan perempuan je. Dengan boleh apa semua. Tapi dia ni dah lah. Dia tiba-tiba jadi agresif bang. Berlaku pergelutan. Ketika itulah polis terpaksa melepaskan tembakan dan tembakan tu menembusi peha Aming ni. Itulah dia ditangkap dan dibawa ke penjara dan disoal siasat. Ketika inilah bila disoal siasat lah, dia tak mengaku. Akhirnya bila polis membongkarkan satu persatu bukti tentang pelibatan dia tu, termasuklah gambar mangsa dia akhirnya mengaku rupanya bukan 2, bukan 3, bukan 4, almost 50 kes dia kata terlibat. Tetapi benda tu tak boleh bawa ke mahkamah sebab mangsa enggan, banyak yang enggan bekerjasama dan ada yang mangsa tu dia pun dah tak tahu dah mana pergi. Kan dalam tempoh setahun tu dia macam road tour bang. Dia pergi sana, dia pergi sini. Dia pun dah tak tahu dah masa, tapi dia mengaku, dia kata, "Okay, I admit almost 50 case." Itu yang bila disiasat-siasat, polis percaya dia terlibat dengan satu kes pembunuhan di mana mangsa hilang sampai sekarang, sampai sudah tak jumpa. Tetapi bukti tu tak ada, tak cukup bang. Itu yang saya kata tu. Kan, yang masalah nak dakwa Aming ni sebab dia begitu licik. Dia ibarat setiap jejak langkah dia tu dia kambus balik dengan kaki. So bila kita dapat tangkap, kita susah nak bukti apa semuanya. So dia pun dihadapkan ke mahkamah, tetapi tak dapat kes yang kita nak tuduh di bawah 302 tu kita tak lekat. Tak lekat. Akhirnya kita pergi ke ni je lah. Ke kes rogol apa semua dan dijatuhkan hukuman penjara dan sebat. Lama penjara? Tak lama. Kerana di atas sifat dia yang gila seks tu, kan dia banyak pergi ke seberang, dia banyak melakukan hubungan seks rambang apa semua ni. Dia akhirnya dikesan membawa kuman HIV dalam badan dia. Dan tak berapa lama selepas tu, dia kena radang paru-paru lah. Pneumonia. Mati? Dan mati dalam penjara. Okey. Walaupun hukuman penjaranya hanyalah hukuman rogol yang ringan. Dia kena dah 15 tahun macam tu. 15 tahun, tapi dia mati di penjara kerana HIV. Tapi itu tak habis lagi cerita dia bang. Ada cerita menarik. Ketika dia sakit bang, ketika dia dah nak sampai nazak, dia pun ada request kepada jabatan penjara. Masa tu semua ingat dia nak request, nak minta maaf pada mangsa-mangsa dia ke apa kan. Dia tak buat request tu bang. Dia request bawa 2 majalah Playboy bawa dalam keranda dia. Punya dahsyat Aming ni. Dia punya sakit. Dia punya sakit mental, the sex dia tu.
Dah nak habis nyawa pun, dia boleh request, please, I nak 2 Playboy punya magazine taruh dalam I punya coffin. Dan saya difahamkan pihak penjara pun tunai kalau ada permintaan dia kan. Ya. Itulah pengakhiran dia bang. Daripada orang yang gila seks tu, kan, daripada asal dia senang je bang. Asal dia putus cinta je. Ya, sama macam Ted Bundy. Ah. Dia mencari semua gadis-gadis yang mempunyai wajah seperti Sally, iaitu berambut perang, panjang dan curl. Bila saya tengok tu saya fikir kata ada setengah sex driven penggila rogo bersiri ni dari segi kesakitan mentalnya adalah kerana putus cinta. Betul. Dia seolah itulah cara dia nak balas dendam. Ya. Tapi dia tak balas dendam pada macam Ted Bundy dia tak kacau Sally. Cuma Sally memutuskan hubungan kerana Ted dianggap sebagai seorang yang skema. Yang tidak mempunyai kemampuan sosial yang luar biasa. Yes. Itu yang Ted pergi mencari semua yang seperti Sally dan dia ingin menguasai wanita tersebut dan membawa kepada pembunuhan. Dalam kes Aming ni, walaupun dia kecewa dengan percintaan dia tu, tetapi dalam arti kata lain dia masih sayang. So dia tak sanggup pun nak balas dendam terhadap kekasihnya itu. Tetapi dia channel pula dendam dia tu pada wanita-wanita lain. Itu yang menyebabkan bahawa dia rasa tak puas. Satu, saya fikir dia ada passion sex yang libido sex yang seperti haiwan. Ditambah pula dengan dendam. Dia. Passion dia ada dua. Secara mentalnya dia dah ada masalah mengendalikan nafsu seks. Yang kedua ditambah lagi dengan rasa kecewa kerana ditinggalkan kekasihnya. Jadi ini menjadikan dia monster yang tak boleh diduga. Menurut Tuan Amido, sebenarnya dia bukanlah terlalu licik. Tetapi apabila ketiadaan laporan, itulah dia menggunakan isti orang tu. Kemungkinan kalau dia rogol yang bukan isti orang, kemungkinan ramai yang akan tampil. Tetapi sebab ada mangsa dia yang tak sedar pun, sebab dia taut dadah kan. Malah dia psycho pula mangsa dia. Kononnya, you yang goda I. Seduce I. Dia dah mangsa. Dia jadi victim, claim victim lah kan. You yang seduce I, takkan you lupa. Kan? So, dia membuatkan mangsa pun confused. Aku ke? Kan? Kalau aku report, nak ke suami aku percaya bahawa aku dirogol? Mesti first impression tak rasa suami dia orang takkan percaya. Dan lebih menakutkan ketika dia melakukan kegiatan tersebut. Dia adalah seorang pembawa HIV. Itu yang lebih maknanya dia pembunuh secara perlahan. Kita pun tak tahu, sampai sekarang kita pun tak tahu sama adakah mangsa-mangsa dia tu sudah dijakiti HIV ketika dia merogol. Tetapi itulah di penghujung hayatnya itu dia kena pneumonia dan disahkan bahawa dia adalah pengidap HIV lah. So dia meninggal pun dalam penjara. Itu yang kata Aming, hebatnya Aming. Bila kata pasal perogol bersiri di Malaysia ni, kita takkan lupalah kes yang comeng. Dia kata ada tak bukti menunjukkan bahawa Aming sedar dia ada HIV, dia rogol untuk sebarkan HIV sebagai nak memuaskan lagi tendensi dendam ni? Dia pun tak tahu. Okey, hanya di penjara je dia tahu. Di penjara apabila dia sakit, kemudian apabila hospital apa semua cek darah dia, barulah tahu bahawa dia sendiri pun tak tahu sebenarnya dia adalah carrier. Semasa perlakuan, dia sendiri tak tahu dia adalah dia sendiri HIV. Tak tahu dia sebenarnya adalah pembawa kuman tersebut. Jadi ini isu dia dapat HIV hanyalah kemudian apabila di penjara, diserang pneumonia, mereka membuat ujian dan dia positif HIV. Dia positif HIV. Maknanya dalam semasa ditahan ke apa, dia pun tak tahu yang dia sebenarnya ada positif HIV. HIV.